Apa yang berlaku seterusnya? Allah mengajarkan kepada makhluk yang telah diciptakan, iaitu Nabi Adam al-asma', ilmu-ilmu. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujud hormatlah kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang berlaku? Semua malaikat sujud kepada Adam, kecuali satu makhluk, nama dia Iblis. Disebabkan Iblis tidak sujud kepada Adam, menghormati Adam pada peristiwa itu, menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dihalau keluar daripada syurga. Akan tetapi ketika itu jugalah dia mengistiharkan bahawasanya dia akan menyesatkan seluruh keturunan Bani Adam. Dan apa yang berlaku? Nabi Adam masuk ke dalam syurga. Kita tahu kisahnya. Syaitan buat tipu daya yang menyebabkan Nabi Adam tertipu, makan buah khuldi, dihalau dari syurga, turun ke bumi, dan berlakulah apa yang berlaku. Itulah sejarah kita boleh turun di atas muka bumi ini. Bila turun di atas muka bumi ini, pertama sekali yang dilakukan Adam adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan Iblis, dia dah buat salah, dia tak nak dengar cakap Allah, dia terus murka, dia terus berpaling, dan dia terus berazam untuk menyesatkan keturunan Adam. Apa kaitannya kita dengan bulan Ramadan? Kaitannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah yang imam kita baca tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tuan-tuan ingat, siapa yang dulu pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, nak ciptakan manusia atas muka bumi ni, manusia yang akan merosakkan bumi. Ingat tak kisah tu? Sekarang ni Allah kata malaikat dulu tu yang menghormati Adam yang pertama tu, dia akan turun di malam-malam 10 akhir ini. Mereka akan turun menyaksikan kita semua. Termasuklah satu lagi makhluk yang sangat agung. Siapa makhluk yang sangat agung tu? Allah sebut nama dia Ar-Ruh. Ar-Ruh tu adalah Jibril. Sebelum ni kita dah bincang, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Al-Quran ni tidak disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan melalui satu makhluk yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sangat hebat. Digambarkan seandainya dia menjelmakan jasadnya yang real yang Allah ciptakan, maka terpenuhlah langit dan bumi. Tak boleh kita bayangkan betapa hebatnya makhluk ini yang menyerahkan, yang menyampaikan setiap ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan dia dah selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, selesai dah urusan dia, dah tak ada urusan dah dekat bumi ni. Tetapi Allah kata, disebabkan Al-Quran, disebabkan malam ini, dia akan turun menyaksikan kita semua melaksanakan ibadah, menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa taala adalah benar kerana Allah telah memilih kita menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Allah telah memilih kita untuk melaksanakan ibadah di atas muka bumi ini, melaksanakan kemakmuran di atas muka bumi ini. Ini bukan urusan main-main, tuan-tuan. Malaikat Jibril ketika datang turun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ketika menyampaikan wahyu yang pertama, berkata Iqra. Tuan-tuan pernah dengar kisah ni? Rasulullah balik bertemu dengan Khadijah dalam keadaan menggigil, ketakutan.
Yang datang kepada kita pada 10 malam terakhir ni bukan manusia, bukan makhluk yang biasa-biasa, tidak. Makhluk yang sangat istimewa, Malaikah dan Jibril. Kenapa saya tekankan benda ni? Kerana ramai daripada kita sudah tak perasan benda ni. Sahabat-sahabat di kalangan tabi'in, mereka berkata, "Ya Allah, lindungilah kami daripada datang kepada kami tamu yang istimewa ketika itu kami sedang tidur." Maksudnya apa? Dia risau seandainya Jibril alaihi salam turun menyaksikan umat-umat Nabi Muhammad yang berada di atas muka bumi ini, dan dia berada dalam keadaan tidur. Kesimpulannya adalah Iblis memang akan laksanakan tugas dia. Tetapi di dalam malam 10 yang terakhir ni, Allah beri keistimewaan kepada kita untuk mengalahkan Iblis. Sebab Allah menjamin kita. Rasulullah SAW bersabda, umat Nabi Muhammad umur dia antara 60 ke 70 tahun. Allah kata, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, kita akan mendapat ganjaran beribadah seperti 1000 bulan, yang kalau kita bahagikan dengan 12, lebih kurang 83 tahun. Kita kejar 10 malam ni seakan-akan kita beribadah 83 tahun. Dan seandainya benda itu terjadi, dipersaksikan oleh roh, oleh Jibril, dan dipersaksikan oleh para malaikah. Nampak tak tuan-tuan? Betapa agungnya malam ni. Sama-samalah kita berusaha untuk melaksanakan yang terbaik dalam akhir-akhir 10 malam ni. Kemudian saya rasa ini adalah kesempatan terakhir saya untuk menyampaikan tazkirah dalam bulan yang mulia ini. Jadi saya ingin sampaikan sedikit mengenai lepas Ramadan. Tadi kita dah cakap, kita akan berusaha dalam masa-masa yang terbaki ni, kita akan berusaha sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Baqarah ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Last sekali itu bahagian yang terakhir dia cakap walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian semua menyempurnakan hitungan. Maknanya menyempurnakan hitungan puasa tadi. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir ke atas apa yang telah dihidayahkan ke atas kita semua, wa la'allakum tashkurun. Ayat ni sangat-sangat penting. Ibaratnya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita cerita mengenai Adam. Adam turun ke atas muka bumi ini disebabkan ditipu oleh Iblis. Walaupun pada hakikatnya memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam untuk bumi. Kemudian anak cucu Adam berjaya ditipu oleh Iblis, sehingga Allah mengutuskan setiap kaum diutuskan rasul demi rasul demi rasul demi rasul untuk membimbing kita semua agar tidak sesat, agar tidak tertipu dengan iblis. Tetapi bila kita semak balik, Nabi Nuh yang berdakwah ratusan tahun, pengikut dia sikit sangat. Yang terakhir Bani Israel yang diutuskan, setiap daripada rasul mati diutuskan lagi. Kullama khalafa nabiyyun ba'atha nabiyyun. Kullama, setiap kali mati nabi, diutuskan lagi nabi. Itu Bani Israel yang paling dekat dengan kita. Mereka semua dalam sejarah gagal untuk melaksanakan yang terbaik dalam hidup mereka. Jadi kita sekarang, Allah turunkan Al-Quran yang Allah dah pelihara. Dan setiap bulan Ramadan kita buat revision tentang Al-Quran tadi. Kita baca, kita fahami maksud dia, kita amalkan apa yang ada di dalam kandungannya. Tetapi bila kita dah sampai bulan Syawal, Allah kata litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kita bertakbir
ke atas apa yang telah diberikan kepada kita daripada hidayah, wala'allakum tashkurun, dan agar kita bersyukur kepada Allah. Malangnya realiti, bila kita dah keluar daripada bulan Ramadan, apa yang terjadi? Seakan-akan apa yang kita kaut daripada hidayah di bulan Ramadan ni sia-sia disebabkan hari raya. Jangan sampai tuan-tuan, jangan sampai iman yang kita bina, kita sebut kutiba alaikum, telah difardukan puasa, akhir daripada ayat itu disebut apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Jangan sampai objektif kita berpuasa agar kita bertakwa tadi, kemudian agar Allah kata agar kita bertakbir ke atas apa yang dihidayahkan kepada kita, dan agar kita bersyukur. Jangan sampai benda itu semua lenyap daripada kita hanya kerana mengikut adat menyambut hari raya. Jangan sampai semua yang kita cari, semua yang kita kejar daripada rahmat, daripada nikmat, daripada hidayah, daripada ketakwaan, selama kita berusaha di bulan Ramadan ni, hancur, lebur hanya disebabkan hari raya. Benda ni sangat-sangat penting. Kita berdoa semoga Allah SWT menggolongkan kita di dalam golongan yang mendapat hidayah, dalam golongan yang mendapat ketakwaan. Sama-samalah kita kejar bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Kita sambut kehadiran para malaikah, kita sambut kehadiran Jibril dengan membaca Al-Quran, dengan mendirikan solat, dengan berzikir kepada Allah, dengan meminta doa. Akhir sekali saya nak ingatkan tuan-tuan dan diri saya sendiri, doa yang paling penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di 10 akhir Ramadan. Apa doa tu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah penghapus, maka hapuskanlah bagi pihak kami. Boleh sama-sama kita baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ini doa yang paling istimewa, yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang sepatutnya aku baca? Maka Rasulullah ajarkan doa ini. Maksud doa ini adalah Allah akan menghapuskan. Makna menghapuskan bermakna apa yang kita lakukan daripada dosa dan kesalahan seakan-akan tak ada, seakan-akan hilang tanpa bekas. Maknanya rekod tu langsung dah tak ada. Kalau Allah sekadar mengampunkan, rekod tu masih ada tapi dah diampunkan. Tapi kalau seandainya Allah hapuskan, rekod tu pun dah tak ada. Kesalahan yang kita lakukan tu dalam senarai amalan kita dah tak ada dah. Dan itu hanya boleh berlaku di mana? Di bulan Ramadan, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-samalah kita mengejar bulan yang mulia ni, dan janganlah kita lupa untuk doakan sahabat-sahabat kita yang susah, sahabat-sahabat kita yang berjuang di serata tempat, di Palestin, di Syria, di mana-mana tempat kita doakan di bulan yang mulia ini, kerana tidak ada yang dapat mengubah takdir melainkan doa kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.